Tiba-tiba, Tajudin digugurkan dari Duta Indonesia. Bekas ahli PAS Mesra UMNO masih kunci mulut. Nafi ada perjanjian, Muhyiddin beri peringatan keras pada Presiden PAS. Ahli PKR dedah, punca sebenar kenapa Tun M takut pada Anwar. Gempa, PAS bakal kuasai PRU15. Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman digugurkan sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia menurut sumber kerajaan. Sumber kerajaan itu mengesahkan nama Tajudin tidak ada dalam senarai terbaru penerima watikah pelantikan diplomat ke luar negara daripada Yang di-Pertuan Agong, lapor portal FMT. Apabila dihubungi seorang sumber kerajaan yang arif tentang perkara itu mengesahkan terdapat perbezaan pandangan terhadap pelantikan Tajudin. Ini menyebabkan nama dia, Tajudin, tidak termasuk dalam senarai terbaru envoy yang akan menerima surat watikah daripada Yang di-Pertuan Agong esok, katanya. Terbaru menurut satu lagi sumber daripada utusan Malaysia mendakwa penerimaan watikah Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia ditangguhkan ke suatu tempoh lain, bukan digugurkan, hanya tangguh, katanya ringkas ketika dihubungi sebentar tadi. Bagaimanapun setakat ini belum ada kenyataan rasmi daripada kerajaan berhubung laporan mendakwa Ahli Parlimen Pasir Salak itu telah digugurkan. Tajudin ketika dihubungi portal FMT selepas itu enggan mengulas dan meminta merujuk isu itu kepada Wisma Putra. Perkembangan ini menimbulkan terus menjadi tanda tanya mengenai pemilihan beliau sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia yang telah diumumkan sebelum ini. Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali masih mengambil sikap kunci mulut berhubung pencaturan politik beliau termasuk perancangannya dalam pilihan raya umum akan datang. Meskipun dilihat Mesra UMNO selepas mengumumkan keluar daripada PAS pada Mac lepas, beliau masih berteka-teki mengenai haluan perjuangan politiknya. Masuk UMNO atau tidak, itu jatuh nombor 2. Yang penting sekarang, fokus saya untuk rakyat di Kuala Nerus. Saya sentiasa membantu sesiapa sahaja yang meminta pertolongan. Macam hari ini, saya berterima kasih kepada UMNO Terengganu dan bahagian Kuala Nerus kerana mahu menghulur tangan bersama-sama dalam melaksanakan program untuk rakyat, katanya kepada pemberita pada program Korban Perdana Keluarga Malaysia Kuala Nerus yang turut dihadiri Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said. Ahmad pula berkata program itu adalah manifestasi konsep penyatuan ummah demi kebaikan rakyat yang melangkau ideologi politik. UMNO Terengganu berharap lebih banyak program kerjasama sebegini akan dibuat di kawasan lain selepas ini. Kita nak berpolitik masa pilihan raya, tak apalah, lepas tu kena utamakan rakyat, katanya. Khairuddin menyumbangkan 12 ekor lembu, manakala UMNO bahagian Kuala Nerus menyumbangkan 10 ekor dalam program ibadah kurban perdana itu. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menasihatkan rakan sekutunya dari PAS supaya merujuk kepada Setiausaha Agung parti itu mengenai kewujudan perjanjian jawatan timbalan Perdana Menteri. Menurut Muhyiddin, yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional, Taqiyuddin Hassan ialah individu yang menggubal draft perjanjian berkenaan. Selain itu, bekas Perdana Menteri itu juga mengingatkan Abdul Hadi Awang bahawa selain Taqiyuddin, saksi perjanjian itu ialah Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin dan Ketua UMNO bahagian Ketereh Anwar Musa. Tanda tangan diturunkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, disaksikan oleh Anwar Musa, dan saya bagi Perikatan Nasional disaksikan oleh Hamzah serta ramai lagi pimpinan parti yang hadir. Jadi mungkin Tok Guru boleh memeriksa kembali dengan Taqiyuddin. Beliau sendiri yang sebenarnya adalah draftman kepada perjanjian itu. Itu kenyataan yang sebenarnya lah. Kesemua pimpinan tertinggi Perikatan Nasional tahu mengenai itu dan kehadiran kita Perikatan Nasional dalam kerajaan sekarang ini pun atas dasar Perikatan Nasional, bukan atas nama parti sahaja, katanya yang dipetik oleh portal berita harian online. Pada 8 Julai lalu, Hadi dipetik sebagai berkata, tiada sebarang perjanjian dibuat berhubung pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri antara Perikatan Nasional dengan Ismail Sabri. Kita masih lagi berpegang pada keputusan awal penubuhan kerajaan bahawa tak ada jawatan timbalan Perdana Menteri, katanya. Sehari kemudian, bekas Ketua Setiausaha Sulit Muhyiddin ketika Presiden Bersatu itu menjadi Perdana Menteri, Marzuki Mohamad, tampil mengesahkan wujud perjanjian berkenaan. Katanya walaupun ada beberapa pihak menafikan Ismail Sabri dan Muhyiddin memeterai sebarang perjanjian mengenai jawatan timbalan Perdana Menteri, persefahaman itu memang wujud. Muhyiddin berkata selain jawatan timbalan Perdana Menteri, kandungan perjanjian itu antara lain menyentuh bilangan jawatan
dalam jemaah menteri, khususnya kota parti. Itu sebahagian daripada perjanjian itu, dan sebab itu apabila Zuraidah Kamarudin, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, keluar bersatu, maka wajarlah kota itu diisi oleh ahli parlimen bersatu. Jadi kita tidak tuntut lebih. Yang kita kemukakan kepada Perdana Menteri adalah apa yang termaktub dalam perjanjian, katanya lagi. Portal berita itu melaporkan Muhyiddin bagaimanapun tidak menjawab soalan pemberita mengenai keperluan untuk jawatan timbalan Perdana Menteri diwujudkan semula ketika pilihan raya umum ke-15 semakin hampir dan rakyat dibelenggu kos sara hidup yang tinggi. Ketua Cabang PKR Hulu Selangor Dr. Satya Prakash Nadarajan mendakwa pejuang menolak idea Anwar Ibrahim mengetuai pembangkang kerana takut kekayaan pemimpin parti itu terbongkar jika Presiden PKR menerajui kerajaan pusat. Jelas Dr. Prakash, pendirian pejuang untuk memulihkan negara daripada gejala rasuah berbeza dengan agenda reformasi diperjuangkan oleh PKR. Banteras rasuah pejuang di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad adalah terpilih lebih kepada membalas dendam atau demi agenda pribadi. Tetapi agenda reformasi PKR adalah membanteras rasuah secara menyeluruh, tidak pilih kasih, mencari pesalah sampai ke lubang cacing. Inilah punca pejuang dan Mahathir terus menolak Anwar kerana takut kekayaan luar biasa pemimpin-pemimpin pejuang akan terbongkar jika dia menjadi Perdana Menteri, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Dr. Prakash berkata demikian sebagai mengulas kenyataan timbalan Presiden Pejuang Marzuki Yahya baru-baru ini. Marzuki dalam wawancara bersama Malaysia Kini berkata, pejuang menolak idea bahawa Anwar harus mengetuai pembangkang jika pendekatan kemah besar dipersetujui untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Sejak langkah syaratan, kita melihat Pakatan Harapan hilang tumpuan, terutamanya semasa insiden pengundian bajet di mana gabungan itu tidak mempunyai keputusan yang jelas, kata Marzuki. Pendekatan kemah besar itu telah disokong oleh beberapa pemimpin Pakatan Harapan agar gabungan itu bekerjasama dengan parti pembangkang lain bagi memastikan pertarungan lurus pada PRU15. Ini selepas pilihan raya Negeri Melaka dan Johor menyaksikan Barisan Nasional memenangi majoriti 2/3 walaupun memenangi kurang daripada 45% undi popular hasil sistem pilihan raya First Past the Post atau FPTP. Bagaimanapun Dr. Prakash berkata, Marzuki menolak kepimpinan Anwar tanpa asas kukuh. Kalau kita membaca wawancara, Marzuki tidak memberi sebarang sebab konkret kenapa Anwar tidak boleh mengetuai pembangkang pada PRU15. Saya cabar Marzuki untuk memberi satu sebab realistik kenapa Anwar tidak boleh mengetuai pembangkang dan bakal Perdana Menteri pada PRU akan datang ini, katanya lagi. Ahli politik veteran Daim Zainuddin menjangkakan PAS akan memperoleh lebih banyak kerusi pada pilihan raya umum akan datang berikutan perpecahan dalam Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, manakala parti serpihan seperti Bersatu dan Pejuang mungkin tidak mampu bertahan pada PRU15, kata bekas Menteri Keuangan itu. Parti dalam Pakatan Harapan akan kehilangan sebilangan kerusi yang dimenangi pada 2018, katanya. Pembangkang tidak akan dapat majoriti kerana DAP akan kehilangan sebilangan kerusi sementara PKR akan kalah lebih lagi. Bagi Pejuang, saya rasa sudah habis dan begitu juga Bersatu, dan jika kita tidak berhati-hati, PAS akan dapat lebih banyak kerusi, katanya yang dipetik oleh The Malaysian Insight dalam satu wawancara. PAS bukan sahaja memenangi 18 kerusi parlimen pada pilihan raya 2018 tetapi malah berjaya menerajui Kelantan, Kedah dan Terengganu melalui kerjasama dengan Perikatan Nasional. Daim mengingatkan masa depan yang suram menunggu Pakatan Harapan jika mereka enggan melakukan perubahan dan kekal berpecah belah. Malah sehingga hari ini mereka tidak berubah, pembangkang berpecah dan ini akan berterusan selama 10 tahun jika kita tidak berhati-hati, kata Daim. Setakat hari ini Pakatan Harapan dan pembangkang lain masih berbalah mengenai pendekatan kemah besar. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sedang berdepan tekanan dan asakan daripada partinya, khususnya puak yang sehaluan dengan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi untuk membubarkan parlimen, memandangkan pentadbiran semasa di Putrajaya masih tidak stabil. Mengulas lanjut, Daim berkata, perpecahan dalam Pakatan Harapan dan UMNO akan hanya mendorong pengundi Melayu ke arah PAS. Berbeza dengan parti lain, ideologi Islam yang dibawa PAS menarik orang Melayu kerana apabila berdepan keadaan tidak pasti, golongan pengundi itu lebih terdorong kepada agama, katanya. Apabila orang Melayu semakin tua, mereka juga mula berfikir tentang Allah dan bagaimana PAS menjadi penyelamat mereka, kata Daim. Menurutnya lagi, ramai pengundi Melayu berusia pula di negeri majoriti Melayu, Kelantan, Kedah, Terengganu dan Pahang yang menjadi bank undi parti konservatif itu dan ini tentunya menguntungkan PAS. Anak kelahiran Kedah berusia 84 tahun itu berkata dirinya mengenali PAS sejak tahun 1960-an, sewaktu berkecimpung dalam politik ketika menjadi peguam muda. Namun katanya parti Islam itu sudah berubah selepas mengecapi kuasa apabila menyertai pentadbiran Perikatan Nasional. Ini bukan PAS yang saya kenal pada tahun 1960-an. Ini PAS yang mahu kuasa kerana mereka sudah mengecap kuasa.
Saya masih rapat dengan mereka, tetapi saya tolak usaha mereka ambil alih pentadbiran negara. Sebab itu kita perlukan generasi baru, katanya. Mengulas parti lamanya, UMNO, Daim yakin parti itu mampu memenangi lebih separuh daripada 165 kerusi di semenanjung Malaysia. Setengah penganalisis UMNO percaya mereka boleh menang hingga 85 kerusi, tapi itu bermaksud mereka perlukan Sabah dan Sarawak, katanya.